Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Nak minta Haris bacakan doa, Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmata tawajjul alaina min hadafi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Haris. Yang bersin tu bukan saya. Ada suara background. Okay, kita akan sambung kita punya lesson semalam. Okay, semalam kita dah tengok tentang special angle triangle. So hari ni kita nak sambung dengan solving trigonometric equations. Okay, so solving trigonometric equation ni dia bahagi kepada dua, iaitu linear equation dan juga quadratic equation. Okay, sebelum tu boleh tengok tak saya punya screen? Boleh. Nampak tak? Nampak Okay, so semalam kita dah tengok special angle triangle. Okay, di mana kita ada dua triangle yang kita kenali sebagai special triangle, di mana triangle yang pertama dia ada sudut 45. Okay, sudut 45, panjang sisi dia 1, sini pun 1, sini hypotenuse adalah punca kuasa 2. Okay, dan kita ada satu lagi segitiga yang mempunyai sudut 30 dan 60. Okay, dekat sini sudut 60, dekat sini sudut 30. Yang bertentangan dengan 60 punca kuasa 3, yang bertentangan dengan 31 dan hypotenuse dia adalah 2. Okay, dan kita boleh menggunakan special triangle ni untuk kita mencari trigonometric ratios. Contohnya kalau awak nak cari sin 30 degree, tak perlulah awak menggunakan calculator. Awak terus saja boleh cari daripada special angle triangle. Sebab kita tahu nak cari sin, formulanya adalah opposite bahagi dengan hypotenuse. So kalau sudut 30 dekat sini, opposite dia adalah 1. Hypotenuse dia adalah 2. Directly kita akan dapat. Okay, and then kita tengok juga tentang kedudukan kuadran, milikan kuadran. Okay, maksudnya untuk kuadran yang pertama ini adalah milik semua. Sin, cos, tan, cot, sec, cosec semuanya akan positif. Di dalam kuadran yang kedua hanya sin dan kawan dia cosec sahaja yang positif. Di dalam kuadran yang ketiga hanya tan dan kawan dia cot sahaja yang positif. Di dalam kuadran yang keempat hanyalah cos dan kawan dia sec sahaja yang positif. Okay, so ini adalah rumah untuk awak punya trigonometric ratios. Okay, so hari ni apa yang kita nak tengok adalah kita nak tengok macam mana kita nak solve trigonometric equation. When we are talking about trigonometric equations, means dalam equations awak tu ada trigonometric function. Okay, dalam equation awak akan ada trigonometric function. So kita nak solve equation yang melibatkan trigonometric function. Tetapi sebelum tu, okay, sebelum tu saya nak tunjuk satu simple equation. Okay, contohnya, sekejap sebelum kita pergi kepada equation itu, okay, katakanlah kita ada satu theta. Okay, satu nilai theta itu adalah 30 contohnya. Theta adalah 30. Okay, so theta adalah 30 ni dia duduk dekat semua kuadran kita ada theta 30. Okay, sebabnya sebelum ni kita belajar kita punya arm akan duduk dekat sini. So sini adalah sudutnya. Kalau 30, sini 30 dia. Kita punya arm duduk dekat sini juga. So kalau 30, ini 30 dia. Kita punya arm duduk dekat sini. Okay, so ini 30 dia. Dan dekat sini adalah dia punya 30. Okay, so macam mana kita nak tahu yang itulah kita kena tahu rumah siapa. Kalau contohnya, dia punya function adalah function sin. So function sin positif. Okay, positif di rumah pertama dan rumah yang kedua. So kita hanya akan ambil value di sini dan di sini.
Okay, saya rasa kena pergi tengok contoh kot bagi awak lagi faham. Ini macam apa, blur sikit. Alright, kita tengok satu contoh. Okay, katakanlah saya ada the very easy function iaitu sin theta minus 1/2 sama dengan kosong. Okay, ini adalah very simple trigonometric equation. Okay, so ini adalah contoh equation. Kenapa kita panggil dia equation? Bila dia ada tanda sama dengan, dia akan jadi equation persamaan. Okay, contohnya kalau sebelum ni dalam simultaneous equation kita belajar contohnya 4x tambah 2y sama dengan 3. Ini adalah equation. Kenapa kita panggil dia equation? Kerana dalam kita punya equation persamaan ni dia ada tanda sama dengan. Whenever ada tanda sama dengan ni, dia terus automatic akan jadi equation. Atau dalam bahasa Melayu ni kita panggil persamaan. Okay, sekarang kita ada equation. Dan persamaan kita ni kita panggil sebagai trigonometric equation. Kenapa kita panggil trigonometric equation? Sebab dalam persamaan kita ni ada trigonometric function sin. So ini adalah contoh trigonometric equation yang paling mudah. Okay, so kita sekarang ni nak mencari nilai theta. When we are talking about solving trigonometric equation, when we are solving trigonometric equation, maksudnya kita nak cari berapa nilai theta. Okay, so macam mana kita nak solve kita punya trigonometric equation? Trigonometric equation kita akan pecahkan kepada dua. Yang pertama adalah linear. Dia tak melibatkan kuasa yang lebih daripada satu. Okay, dan yang kedua kita akan belajar minggu depan adalah kuadratik. Bila kita cakap pasal kuadratik, dia akan melibatkan kuasa yang lebih daripada satu, iaitu kuasa dua. So kita akan tengok bila kita punya trigonometric kuasa satu nak solve macam mana. Bila kita ada trigonometric function kuasa 2 nak solve macam mana. So untuk hari ini kita tengok kuasa 1 dulu. So kita mulakan dengan very simple trigonometric equation iaitu sin theta minus 1/2 equal to 0. Okay, so sekarang ni kelas kita nak solve. When we are talking about solve, maksudnya kita nak cari nilai theta. So nak cari nilai theta, awak kena pindahkan satu-satu. Yang pertama, pindahkan negatif 1/2 pergi sebelah, dia jadi positif. So sekarang kita ada sin theta sama dengan 1/2. Okay, so awak nak cari theta, okay, awak boleh guna special angle triangle atau nak senang awak boleh guna calculator, but make sure your calculator in a degree mode. Okay, so nak cari theta kita kena pindahkan sin pergi sebelah. Pindah sin pergi sebelah dia jadi apa kelas? Sin negatif 1. Yes, inverse sin ataupun kita panggil arc sin. Kalau awak tekan calculator, awak kena tekan shift sin 1/2. Cuba tekan shift sin 1/2 dapat apa? Pastikan calculator in degree mode. 30. 30. Shift sin 1/2 adalah 30. Maksudnya theta kita adalah 30. Okay. Tapi kelas, ni belum selesai lagi. Kenapa belum selesai? Sebab awak kena ingat yang kita ada 4 kuadran. Okay, when they are talking about theta equal to 30, yang ini sebenarnya adalah basic ataupun reference angle. Yang awak dapat ni adalah reference angle. Okay, yang awak dapat ni adalah reference angle, not a real theta. So, macam mana kita nak cari the real theta? Kita kena tengok kedudukan theta kita dekat mana. Kita kena tengok kedudukan reference angle kita dekat mana. Macam mana awak nak tahu kedudukan reference angle awak? Okey, awak kena tengok dekat sini. Awak tengok sin theta sama dengan 1/2. Okey, so dekat sini kita tahu yang sin theta, function dia sin positif. So dekat mana sin positif? Kuadran yang keberapa sin kita positif? 2. Kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. 2. Sin kita positif.
Okay, macam mana doktor boleh tahu sin positif? Kalau awak ingat, okay, kita ada formula sin theta sama dengan opposite over hypotenuse. Sekarang kalau awak tengok, opposite over hypotenuse awak positif. So opposite over hypotenuse positif untuk theta hanya pada sin yang pertama dan sin yang kedua. Kuadran pertama dan kuadran yang kedua. Okay, so maksudnya 30 yang awak dapat tu dia duduk dekat sini. 30 dan dia duduk dekat sini kerana dia adalah reference angle, not real theta. So macam mana kita nak dapat real theta, kita kena tengok. Okay, ingat, theta kita bermula daripada garis mula. So theta yang pertama daripada sini ke sini. Daripada sini ke arm yang pertama. Okay, so theta kita yang pertama adalah 30. Dan theta kita yang kedua daripada sini ke sini. So theta kita yang kedua berapa? 150. Berapa theta kita yang kedua? 150. 100? 120. Ini sampai 150. 150 kerana kan the whole thing here adalah 180. Ingat tak, untuk kuadran yang kedua nak cari nilai theta adalah 180 tolak basic ataupun reference angle. Reference angle kita kan 30. So 180 tolak 30 adalah 150 degree. So ini sebenarnya nilai theta kita, bukan this one. Yang awak dapat adalah reference angle. Okay, yang awak dapat hanyalah reference angle. Jangan tinggalkan jawapan theta sama dengan 30 degree. Tak. Okay, kita tengok lagi contoh nak bagi lagi faham. Okay, kita tengok lagi contoh. Okay. Contoh yang kedua. Katakanlah saya ada persamaan cos theta sama dengan 1/2. Ni dah senang dah sebab dia dah pindahkan ke sebelah. So cos theta sama dengan 1/2. So theta sama dengan inverse cos 1/2. Cuba tekankan untuk saya. Dapat theta sama dengan berapa? 60. 60. Ingat, yang awak dapat ni is not theta. It's actually the reference angle. Okay, the reference angle. So nak tahu theta kita duduk dekat mana, awak tengok dekat sini. Function kita cos. Okay, dia punya nilai dekat sini positif. So dekat kuadran mana cos kita positif? Pertama dengan keempat. Pertama dengan keempat. Means that yang kita dapat reference angle 60 degree ni duduk dia dekat sini 60 degree dan duduk dia dekat sini 60 degree. Okay, so dekat mana theta kita? Theta kita akan ada dua value. Okay, yang pertama dia bermula daripada garisan ni sampai ke sini yang pertama. So theta kita yang pertama adalah 60 degree. Dan theta kita yang kedua adalah bermula daripada garisan ni sampailah ke arm yang ke sini. Okay, berapa theta kita? 300. 300. So inilah theta awak yang sebenar. Okay, that's why sebelum ni kita belajar tentang macam mana kita nak mencari theta apabila kita mempunyai reference angle. Reference angle alpha dekat sini untuk kuadran pertama. Reference angle alpha dekat sini untuk kuadran yang kedua. Reference angle alpha duduk dekat sini untuk kuadran yang ketiga. Dan reference angle alpha duduk dekat sini untuk kuadran yang keempat. So kalau awak ada kuadran yang pertama, theta sama dengan nilai reference angle. Tapi kalau dia duduk dekat kuadran yang kedua, nak cari theta, awak kena guna formula 180 tolak reference angle. Kalau dia duduk dekat kuadran yang ketiga, nak cari theta adalah 180 tambah reference angle. Okay, dan kalau kita nak cari theta bila kuadran keempat adalah 360 tolak reference angle. Ini formula awak kena guna. So disebabkan sekarang awak punya theta duduk kat kuadran yang keempat, so nak cari theta adalah 360 tolak reference angle. Reference angle kita adalah 60. So dapatlah 300. So inilah dia theta yang sebenar yang awak dapat ni adalah reference angle. Okay, so kita try lagi. Okay.
Solve 2 cos theta, tolak 3 sama dengan negatif 5. So when we are talking about solving, means that we want to find what is the value of theta. Okay, so sekarang kita punya persamaan 2 cos theta, tolak 3 sama dengan negatif 5. Okay kelas, so kita kena buat satu-satu. Mula-mula kita pindahkan negatif 3 pergi sebelah jadi apa? Tambah. So negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Okay, lepas tu 2 pindah sebelah dia jadi bahagi. So kita ada cos theta sama dengan negatif 2 bahagi 2 adalah negatif 1. Okay, tetapi saya nak awak berhati-hati. 2 cos theta tak sama dengan cos 2 theta. Berbeza. Okay, 2 cos theta tak sama dengan cos 2 theta. 2 ni adalah coefficient of cos. Awak boleh pindah sebelah jadi bahagi. Tapi kalau 2 tu duduk dengan theta, this one kita panggil dia sebagai double angle. Okay. When apa je nilai yang duduk dekat sini belakang cos ni tak boleh simply awak pindah sebelah jadi bahagi, tak boleh, kerana anything yang duduk dekat belakang cos ni kita panggil dia sebagai angle. So this one is angle. So awak tak boleh simply pindah. Berhati-hati ya, kalau awak nampak cos 2 theta itu berbeza. Itu kita tunjuk kejap lagi. Macam mana nak buat? Okay, sekarang kita ada 2 cos theta. So 2 tu duduk depan, tak ada masalah, boleh pindah sebelah dia jadi bahagi. So sekarang kalau awak tengok cos theta sama dengan negative value, itu benda pertama, maklumat pertama. Cos negatif. So duduk kat kuadran mana kita punya reference angle nanti? Negatif. Cos negatif duduk dekat kuadran mana? Kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga. Sini dan sinilah. Okey, kedua dan ketiga. Dia akan duduk dekat kuadran yang kedua dan ketiga. Tapi kita nak tengok dulu value dia. Duduk dekat kuadran yang kedua kat sini dan yang ketiga dekat sini. Okey. So, tekan calculator nak cari theta. Shift cos negatif 1 dapat apa? 180. Theta sama dengan 180. Sudah. Saya nak buat ni doktor, kalau 180 tu lebih daripada 90. So kat mana reference angle kita? Okey kelas. Bila reference angle kita duduk dekat apa ni garis, kalau dia duduk dekat satu garisan straight line 180, maksudnya tak ada reference angle. Dia tak membentuk any reference angle. Okey, so kita punya nilai theta adalah 180. Sama juga kalau awak dapat 360, dia ada satu sahaja nilai. 180 dekat sini, 360 dekat sini. Okey, dia tak boleh jadi ada banyak. Dia tak boleh membentuk any angle dekat sini kerana dia 180. Okey, so value kita hanyalah 180 theta. Okay, itu hanya untuk value 180 dan 360 sahaja. Dia hanya ada satu sahaja tempat. Okey, kalau 180 awak dah tak perlu cari dah. Kerana untuk 180 dan 360 hanya ada satu sahaja tempat. 180 dekat sini, 360 dekat sini. Itu sahaja tempat yang dia boleh jadi. Okey, so kalau awak dapat dua angle ni, 180 dengan 360, dah tak perlu cari, nilai theta awak adalah 180. Sama dengan reference angle yang kita dapat. Walaupun tadi kita check dia berada pada kuadran yang kedua dan kuadran yang ketiga, so dia memang ada kat sini lah, di antara kuadran kedua dan kuadran ketiga. Okey, dekat sini. Sebab tu nilai dia negatif. Okey, tetapi dia hanya ada pada satu kedudukan, iaitu dekat sini je lah, negative value. Okey. Itu untuk 360 dan 180. Alright, kita tengok contoh lagi. Solve 2 sin theta tambah 1 sama dengan kosong. Okey, sekarang kita nak solve 2 sin theta tambah 1 sama dengan kosong. Okey, 2 sin theta tambah 1 sama dengan kosong. So kita ada 2 sin theta tambah 1 sama dengan kosong. So kita buat satu-satu. Mula-mula kita pindahkan positif 1 pergi sebelah, dia jadi negatif. So kita ada 2 sin theta sama dengan negatif 1. And then kita pindahkan pula positif 2 ni darab, pindah sebelah dia jadi bahagi. So kita ada
sin theta sama dengan negatif 1/2. Okey, kat sini stop dulu. So awak ada maklumat sin, function dia sin dan nilainya negatif. So dekat kuadran mana sin kita negatif? 3, 4. 3 dan 4. So maksudnya reference angle kita nanti akan duduk sama ada, akan duduk dekat kuadran yang ketiga dan akan duduk dekat kuadran yang keempat. So sekarang kita nak cari reference angle. So nak cari reference angle, pindahkan sin pergi sebelah, dia jadi inverse sin negatif 1/2. Tolong carikan untuk saya inverse sin negatif 1/2 Negatif dapat apa? 30. Apa? Negatif 30. Negatif 30. negatif 30. Shift sin negatif 1/2. Okay, negatif 30. So kita ambil angle positif lah, 30 value dia. Okay, so sekarang reference angle kita adalah 30. Okay, angle kena positif, dia akan ada, ni sebenarnya dia akan ada modulus kat sini. Tapi tak apalah, awak dapat negatif pun awak anggaplah angle tu mesti kena positif. So sekarang angle kita 30. Tetapi sin kita negatif, kita dah bagi tahu tadi, kita punya reference angle ni akan duduk pada kuadran ketiga dan kuadran keempat. So dia duduk dekat sini dan dia duduk dekat sini. Okay, 30. Okay. So sekarang kita kena cari nilai theta. So macam mana nak cari nilai theta? Theta akan mula daripada garisan kosong. Ni garisan kosong. So dia mula daripada sini sampai sini. Okay. So berapa theta kita? Kalau dekat kuadran ketiga nak cari theta, formulanya 180 tambah reference angle. Kalau dekat kuadran keempat nak cari theta, 360 tolak reference angle. So sekarang duduk kat kuadran ketiga, theta kita berapa? 210. 210 lagi satu 330. 330. So inilah dia nilai theta awak. Okay, sebab theta yang pertama daripada garis mula ni sampai dekat sini 210. Theta yang kedua daripada garis mula sampai dekat sini. So 330. Itu adalah nilai theta yang awak dapat ini. Ya? Kenapa reference angle ada dekat kuadran ketiga dengan keempat? Sebab sin awak negatif. Oh, So sin ini semua positif. Ini rumah sin. So dekat kuadran pertama dan kuadran kedua sin akan positif. tapi theta tu dia buat positif. Macam mana? So, Theta ini angle dia je. Oh, Yang ini untuk kita tahu rumah dekat mana. Reference angle ni duduk dekat mana. Ini reference angle dia. Okay. Yang ini reference angle duduk dekat mana. Rumah yang mana satu. Macam yang ni tadi. Macam ni kan. Cos positif. So dekat kuadran mana cos kita positif? Kuadran pertama dan kuadran yang keempat. Tapi tadi negatif 30. So cari yang negatif lah. Bukan yang tadi tu. Bila awak letak dekat sini. Okay, awak cari sin negatif, sin inverse kan. Sorry. Awak cari sin inverse negatif 1/2 kan. Awak dapat negatif 30, betul? Betul. Okay, sebenarnya bila awak buat macam ni, negatif ni dia sebenarnya nak bagi tahu kedudukan kita punya kuadran tu adalah pada rumah negatif. Pada rumah sin tu negatif. Tapi kita tengok daripada sini, saya ajar awak tengok daripada persamaan ni. Okey, bila awak dapat bila awak dapat nilai negatif ni dia nak bagi tahu kedudukan angle ini pada kuadran negatif. Kuadran sin negatif adalah kuadran ketiga dan kuadran keempat. Tapi angle kita mestilah positive value. Angle dia tak boleh negatif. Angle mestilah positif. Oh, patut lah. Boleh? Faham. Saya betul. Alright. So kita cuba lagi. Okey kelas, satu lagi. Kadang-kadang awak boleh juga, awak boleh tulis theta awak dalam bentuk 210 degree, 330 degree. Tapi kadang-kadang, betul, ini dah betul dah, tak ada masalah. Kadang-kadang mungkin awak nak tulis awak punya theta dalam bentuk pi. Kita tahu 1 pi sama dengan berapa degree? 180 degree. Kalau theta kita sama dengan 180 degree, kita boleh juga tulis theta kita sama dengan pi. Boleh, mana-mana pun boleh.
Okey, sebab kita tahu pi sama dengan 180 degree. Tetapi kalau kita dapat dalam bentuk macam ni kita nak tahu yang ini sama dengan berapa pi? Okey, dia ada cara dia. Kalau awak nak lah, kalau awak tak nak tinggalkan jawapan macam ni mudah pun tak ada masalah. Kalau awak nak bagi dia dalam bentuk pi, saya ajar. Macam mana kita nak cari nilai degree ni dalam bentuk pi? Awak buat macam ni. A pi sama dengan berapa degree awak? Okay, A pi sama dengan berapa degree awak? Okay, so pi ni awak tahu dia adalah 180. So A 180 sama dengan 210. So A sama dengan 210 bahagi 180. Okay, pindahkan, yang ini darabkan, pindah sebelah dia jadi bahagi. So A adalah, kalau awak kecilkan 210 per 180 ni awak akan dapat 7/6. Okay, so apa maksud dia? Kalau awak tulis balik yang ini, A awak 7/6, 7/6 pi sama dengan 210. Maksudnya kalau awak nak gantikan 210 ni dalam bentuk pi, dia samalah dengan 7/6 pi. Pun boleh tulis macam ni. Okay, kalau awak tak percaya, cuba awak darab dekat kalkulator. 7 darab dengan 180, pi 180 kan? Bahagi dengan 6, awak akan dapat 210. Okay, so saya bagi tunjuk lagi satu. Kalau kita nak cari 330 ni dalam sebutan pi berapa? So tulis macam ni. A darab pi sama dengan 330. Nilai yang kita nak cari. So pi kita tahu adalah 180. So pindahkan 180 pergi sebelah, awak akan dapat A sama dengan 330 bahagi 180. So kalau awak kecilkan dekat sini, awak akan dapat A awak adalah 11/6. Okay, so awak tulis balik dekat sini, A awak adalah 11/6 darab pi sama dengan 330. Maksudnya sama ada awak tulis 330 atau awak boleh tulis dia 11/6 pi. Sama sahaja, mana-mana. Ini cara kalau awak nak cari. Okey, awak punya degree ni kalau dalam bentuk pi dapat berapa? Ini cara dia. Tapi terpulang kepada awak. Okey, kalau awak nak try, awak boleh try. 11 darab dengan 180, sebab kita tahu pi 180, bahagi dengan 6, awak akan dapat 330. Okey, maksudnya kita punya theta sama ada kita tulis dalam bentuk degree atau kita boleh tulis dia dalam bentuk pi, sebutan pi, mana-mana. Okey. Alright, next. Okay. Find the value of x where x is greater than 0 degree, less than 360 degree. Okay, without using calculator. Contohlah, mana dia tahu pun nak guna calculator ke tak, tapi ada cara dia lah. Macam mana kita tak nak guna calculator adalah dengan menggunakan special angle triangle. Okey kelas, so katakanlah kita ada yang pertama. Tan x sama dengan punca kuasa 3. Saya tak nak guna x lah, nanti awak keliru saya guna theta. Kita tukar dekat sini. Sama je sebenarnya, x ke theta ke alpha ke sama je. Yang penting awak kena faham lah. Okay, so dia bagi sekarang kita nak kena solve tan theta sama dengan sec 3. Okay, tan theta sama dengan sec 3. Sekelas kita tahu apa formula untuk tan. Apa bahagi apa? Opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So kita ada dua special triangle. Special triangle yang pertama adalah sudut 45. Dekat sini satu, dekat sini satu, dekat sini punca kuasa 2. Okay, sekarang ni awak punya opposite adalah 3. Awak punya adjacent adalah 1. Sebab tadi dia bagi kat kita tan theta sama dengan punca kuasa 3. So kalau saya tulis, saya akan tulis tan theta sama dengan punca kuasa 3 bahagi 1. So ini adalah opposite, ini adalah adjacent. Okay, so kita tengok special triangle yang kedua. Kat sini kita ada sudut 60.
dekat sini kita ada sudut 30, opposite 60 sec 3, opposite 31, kat sini 2. Okey, awak tengok. Sudut mana opposite dia adalah sec 3? Uh, 60. Sudut 60. Okey, sudut 60 ada dekat sini. Awak tengok, opposite dia adalah sec 3, adjacent dia adalah 1. Maksudnya, theta kita ni adalah 60. Terus dapat. Tak perlu guna kalkulator. Tapi kalau awak nak check guna kalkulator pun tak ada masalah. Okey, awak tekanlah tan inverse sec 3. Awak akan dapat 60. Cuba tekan, dapat ke tak? Dapat. Dapat kan? Dapat. Okey. Baik. Tan inverse sec 3 adalah 60. So tapi kita ada syarat macam mana kita nak cari theta tanpa menggunakan kalkulator adalah dengan menggunakan special angle triangle. Okay, so tadi kita tahu yang tan theta ni adalah sec 3 dia bagi kita, dan sec 3 ni per dengan 1 lah, tak ada apa-apa kan. So atas ni adalah opposite, bawah ni adalah adjacent. So awak boleh tengok dekat special triangle awak yang mana yang sudut opposite dia adalah sec 3. Okay, so automatic awak nampak sudut 60. Means that awak punya theta adalah 60. Terus dapat theta sama dengan 60. But don't forget that this one is not your theta. This one is your reference angle. Okay, dan kalau awak tengok dekat awak punya persamaan sekarang, nilai theta positif. So dekat kuadran mana theta awak positif kelas? 1. Pertama dengan ketiga. Pertama dengan ketiga. Maksudnya kita punya reference angle yang 60 ni duduk dekat kuadran pertama, duduk dekat kuadran yang ketiga. So kat sini 60, dekat sini 60. So macam mana kita nak cari theta yang sebenar? Theta yang sebenar bermula daripada garisan mula. So theta yang pertama daripada sini ke sini. Theta yang pertama adalah 60. Okay. Dan theta yang kedua daripada garisan mula ke sini. So disebabkan dia duduk dekat kuadran ketiga, nak cari theta formulanya 180 tambah reference angle. So reference angle kita sekarang 60, maksudnya theta kita yang kedua berapa? 240. 240. Inilah dia nilai theta yang kita cari, bukan yang ini. Okay, bukan yang ini. So dia sebenarnya simple. Ini adalah linear equation. Kita tengok yang simple je, tapi kejap lagi kita tengok double angle. Double angle tu dia complicated sikit. Tak apa, kita buat latihan lagi. Okay, next. Sec okay. Solve sec x plus 2 equal to 0. Sudah. Betul, dekat kalkulator mana ada sec? Kalkulator ada sin, cos dan tan. Okay, ingat saya cakap sebelum ni, kita sebenarnya hanya ada 3 sahaja trigonometric function yang paling basic, iaitu cos, sin dan tan. Okay. Cos ni kawan dia adalah sec. Kenapa? Sebab sec ni sebenarnya adalah 1 bahagi cos. Ataupun kalau awak ada cos, formula cos adalah adjacent bahagi hypotenuse. Formula untuk cari sec adalah terbalik sahaja, hypotenuse bahagi adjacent. Okay, so whenever you have sec, cosec dan cot, you kena kaitkan dengan 3 basic trigonometric function ni, adik-beradik dia. Sec, adik-beradik dia adalah cos. Kita tengok dulu. So sekarang kita ada sec x sama dengan negatif 2. Saya pindahkan yang ni pergi sebelah, dia jadi negatif. Okay, so negatif 2 ni kalau awak tengok dia single number. Kalau kita nak tukar dia jadi fraction, dia jadi per berapa kelas? 1. Per 1. Okay, 3 per 1 kita tak tulis per 1, kita tulis 3 je. Sebab 3 bahagi 1, 3. 5 per 1 kita tak tulis 5 per 1, kita tulis dia sebagai 5. So whenever you have your single number, contohnya 20,000. So kalau kita nak tukar 20,000 ni jadi fraction, dia akan jadi 20,000 per 1. Okay, so itu adalah basic thing. Macam mana dari per 1? Awak kena tahulah macam jadi per 1. Okay, so sekarang kita ada sec x sama dengan negatif 2 per 1. So bila kita nak tukar dia menjadi adik-beradik dia, sec adik-beradik dia adalah cos. Apa yang kita perlu buat hanya terbalikkan sahaja. Dia jadilah negatif 1 per 2.
Okay, dah senang dah. Okay, sama ada awak nak guna kalkulator. Kalau awak nak guna kalkulator, pindahkan cos pergi sebelah, awak akan dapat cos inverse negatif 1/2. Okay, ataupun awak boleh sahaja tengok special angle triangle. Negatif ni hanya nak menunjukkan di mana kedudukan kita punya kuadran. Dekat kuadran mana? Cos kuadran mana yang negatif, kelas? Cos kuadran mana yang negatif? Kuadran yang ketiga. yes, dekat sini dan kat sini. So basic angle kita akan duduk dekat sini. So tekan kalkulator, cari nilai X berapa? 120. 100 20. 120. RM60. 1/2. 60. 60. Sekejap. Shift cos. Okay. Masa awak nak cari nilai X, awak kena abaikan negatif ni sebab negatif ni sebenarnya untuk direction. Untuk tunjuk ke awak kedudukan kuadran. So kalau kita nak cari X menggunakan kalkulator, awak cuma tekan inverse 1/2. Jangan letak negatif. Sebenarnya untuk kita cari angle, dia kena letak modulus kat sini. Cos modulus negatif 1/2. So whenever you have negatif, you kena abaikan negatif sign. So nak tekan kalkulator, tekan positif sahaja. Cos inverse 1/2. Okay, itu kalau guna kalkulator. Tapi kita ada cara kalau tak nak guna kalkulator, kita boleh guna special angle triangle. Okay, special angle triangle 30, 60, bertentangan dengan 60 set 3, bertentangan dengan 30 adalah 1, sini adalah 2. Okay, so awak tahu sekarang awak ada dekat sini negatif 1/2. Negatif ni hanya untuk tunjukkan kedudukan kuadran. Dia duduk dekat kuadran yang negatif for cos. Okay, yang ini adalah formula awak. Syah, adjacent bahagi hypotenuse. So apa dia angle yang dia punya adjacent adalah 1. Angle 60 lah, adjacent dia 1. Hypotenuse dia 2. Okay, so automatic kita tahu X is equal to 60. Okay, itu satu cara untuk awak cari angle kalau awak nak guna special triangle, atau awak boleh cari angle dengan menggunakan calculator. Tapi whenever you have negative sini, awak kena letak modulus, dia akan jadi cos negatif modulus 1/2. Tekan sahaja positive value. Okay, so you will get your X is equal to 60 degree. So 60 degree ni disebabkan cos tadi negatif, dia duduk dekat kuadran yang kedua dan kuadran yang ketiga. So kat sini 60, dekat sini pun 60. Okay, so mana theta kita yang sebenar? Theta kita yang sebenar yang pertama daripada sini ke sini. Okay, so formula nak cari theta adalah 180 tolak reference angle. So theta awak yang pertama apa? 120. 120. Okey, dan theta awak yang kedua adalah daripada sini ke sini. Okey, so untuk kuadran yang ketiga nak cari theta adalah 180 plus reference angle. So 180 campur 60, awak dapat berapa? 240. 240. So ini adalah awak punya nilai theta. Kalau awak nak tulis theta awak dalam bentuk pi, saya ajar tadi letak A pi sama dengan 120. A sama dengan 120 bahagi 180. So dapat A awak sama dengan, kalau kita kecilkan kita boleh bahagi dengan 60. So 2/3. Okay, so maksudnya awak punya 120 ni adalah sama dengan 2/3 pi. So kalau kita nak tulis dalam bentuk pi, dia adalah 2/3 pi. Ataupun untuk 240, A pi sama dengan 240. So A sama dengan 240 bahagi 180. Kenapa bahagi 180? Sebab pi awak sama dengan 180 degree. So A kita boleh kecilkan bahagi dengan
60 adalah 4/3. So ini awak boleh tulis 4/3 pi. Okay. Kalau awak tak percaya, awak boleh buat 4 darab 180 bahagi 3. Dapat tak 240? Okay. So ini adalah cara macam mana kita nak tulis dalam bentuk pi. Tapi yang mana-mana pun diterima. Dua-dua betul. Alright, next. Okay, next. Next adalah double angle. Sekejap Okay, next adalah double angle. Solve 2 sin 2x. X ni theta lah Kalau guna x pun boleh. Nak guna theta pun boleh. Okay, sama dengan 1. Okay kelas. Yang ini adalah persamaan trigonometrik. Kenapa kita panggil dia persamaan? Kerana dia ada tanda sama dengan. Kenapa kita panggil dia persamaan trigonometrik? Sebab dalam persamaan ini ada trigonometric function sin. Okay, so sekarang ni kita nak solve. Okay, ingat saya bagi tahu kat awak tadi. Kalau dua duduk depan dengan dua duduk dekat angle adalah dua benda yang berbeza. Kerana ini kita panggil dia sebagai koefisien. Kita boleh pindah dia ke sebelah. Okay, darab pindah sebelah dia jadi bahagi. So awak ada dekat sini sin 2x sama dengan 1 bahagi 2. Okay, sin 2x sama dengan 1 bahagi 2. Dan 2x yang awak ada dekat belakang ni, ini bukannya koefisien tetapi ini adalah angle. Kita panggil dia double angle. Dua angle. Double. Okay, so untuk kita solve double angle ada cara dia. Okay, ada cara dia iaitu kita kena let double angle ni jadi satu nombor supaya mudah untuk awak. Katakanlah kita let 2x ni sebagai u. Katakan So dia akan jadi sin u sama dengan 1/2. So u sama dengan inverse sin 1/2. Tekan kalkulator kelas. Berapa inverse sin 1/2? 30. 30. Okay. Inverse sin 1/2 adalah 30. Okay kelas. So, sekarang ni sin kita ni positif. So, dia duduk dekat kuadran mana? Sin positif? 1, 2. 1 dan 2. So, maksudnya dekat sini 30. Okay. Dekat sini pun 30. Okay, sekarang apa yang dimaksudkan sebagai double angle? So, when you have double angle, it means that you kena buat 2 kali rotation. Maksudnya, okay, sekarang kita ada kat sini kita punya theta, dekat sini kita punya theta, betul? Okay, rotation yang pertama, theta kita daripada sini ke sini. Theta yang pertama, iaitu 30. Theta yang kedua daripada sini ke sini. Berapa? 150. 150. Okay. Disebabkan we are solving for double angle, kita kena putar sekali lagi. Putar sampai habis 360. Lepas tu putar lagi, tambah lagi sini. So berapa theta kita yang ketiga? 390. Good, very good. 390. Kenapa 390 doktor? Sebab dia adalah kita putar. Satu putaran dah lengkap dah. Okey, satu putaran dah lengkap. Okey, dah putar satu putaran lengkap, kita tambah lagi 30. So 360 tambah dengan 30. Lepas tu kita putar lagi sampai sini. Dah lengkap 160, tambah lagi 150. So kita dapatlah kita punya theta yang keempat adalah 510 degree. So kita ada 4 theta. Kenapa kita ada 4 theta? Kerana kita bekerja ataupun we are solving for double angle. Bila double angle means rotation dia 2 kali. Kalau triple angle maksudnya awak kena rotate 3 kali. Okay. Dan dia ada cara mudah sebenarnya untuk cari double angle. Okay. As long as you faham konsep. Okay. Macam mana cara mudah dia? Okay. Tadi kan kita dah dapat. Theta kita yang pertama adalah 30 dengan
30 dengan 150. Okey. Okey, theta yang pertama 30. Theta yang kedua dekat sini 150. So macam mana awak nak cari theta untuk rotation yang kedua? Awak cuma perlu tambah 360 dekat theta yang pertama. So awak akan dapat theta yang ketiga 390. Lepas tu awak tambah dengan 360 dekat theta yang kedua. So awak akan dapat theta yang ketiga iaitu 510. Itu cara yang lebih mudah. Maksudnya awak dah dapat 2 theta dekat pusingan pertama, awak tambah sahaja 360 dekat dua-dua theta ni, awak akan dapat 2 theta dekat pusingan yang kedua. So kalau awak nak cari theta dekat pusingan yang ketiga, cara dia tambah sahaja 360 dekat theta dekat pusingan yang kedua. Itu cara yang paling mudah. Okay, so sebenarnya yang paling penting adalah theta di pusingan yang pertama. Kenapa kita ada 2 kali pusingan? Kerana sekarang kita bekerja untuk double angle. So sekarang kelas, nilai U kita yang 30 ni, ini adalah reference angle. Nilai U yang sebenar adalah 30 degree, 150 degree, 390 degree dan 510 degree. Okay, dan jangan lupa U ni adalah apa sebenarnya? U ni adalah apa sebenarnya? Double angle. 2x. U Okay. sebenarnya adalah 2x. Kita tak nak cari U, kita nak cari x. Okay, sekarang U adalah 2x. Macam mana kita nak cari x? Bahagikan sahaja semua nilai ni dengan 2 kerana ini dah nilai angle. So kalau kita ada, yang ini adalah nilai angle yang mewakili double, 2 angle. Kalau kita nak satu je angle, dan kita boleh bahagi dengan 2. So x awak adalah 15, 75 bahagi 2. 150 bahagi 2, 75. 390 bahagi 2, awak dapat 195. 510 bahagi 2, awak dapat 255. Inilah dia nilai x. Banyak kerja dia. Faham tak? Ke nak saya ulang lagi sekali? Faham. Faham. Okey, kita nak tengok triple angle. Ni double angle, kita nak tengok triple angle. Triple angle pun dia punya cara dia sama. Cara dia sama je. Okey. Solve cosec 3x tambah 2 sama dengan kosong. So bila awak nampak macam ni cosec, okey awak relax. Sekarang awak nampak masalah awak yang pertama, cabaran dia cosec. Cosec kena tukar dulu kepada kembar dia iaitu sin. Okey, kejap lagi kita tukar. Cabaran yang kedua, awak nampak 3x. Maksudnya sekarang awak bekerja dengan triple angle. Bila bekerja dengan triple angle, automatik awak tahu nilai awak punya angle akan ada 6. Sebab satu pusingan 2 angle. Pusingan kedua lagi 2 angle. So dah 4. Pusingan ketiga lagi 2 angle. So awak ada 6 angle. Okay, so tak apa kita buat sesuatu. Mula-mula kita pindah-pindahkan dulu. So kita ada cosec 3x sama dengan negatif 2. Okay kelas. So negatif 2 ni kalau nak tukar dalam bentuk pecahan, dia adalah negatif 2 per berapa? 1. Per 1. Okay, dan kita tahu cosec kawan dia adalah sin. Kalau kita nak tukar kepada sin, yang ini awak just kena terbalikkan. Negatif 1 per 2. Okey kelas, ingat negatif ni hanya nak tunjukkan di mana kedudukan reference angle kita. So sekarang sin, dekat mana kuadran yang sin negatif? 2 dengan kan? 3 dengan 4. 3, 4. 3 dengan 4. 3 dengan 4 adalah kuadran sin negatif. Maksudnya reference angle kita nanti akan duduk dekat kuadran 3 dan kuadran 4. So nak mudah, 3x ni awak ganti dengan u. So awak akan dapat sin u sama dengan negatif 1 per 2. Nak cari u, pindahkan sin pergi sebelah. Sin inverse, letak modulus 1 per 2. Okay, so awak akan cari sin positif 1 per 2. Berapa? Shift sin. 30. 30. Okay, awak dapat U awak adalah 30. Okay kelas, U duduk dekat kuadran yang ketiga dan kuadran yang keempat. Kenapa? Sebab sin negatif. So dekat sini 30.
Dekat sini pun 30. So sekarang kita nak cari U yang sebenar sebab U yang ini adalah reference angle. So U yang sebenar, pusingan yang pertama daripada sini ke sini. So berapa U yang sebenar awak? Berapa U yang sebenar? Yang pertama? 210. 210 degree. Okay. U yang kedua daripada garis mula sampai sini. So berapa U yang kedua? 330. 330. So saya cakap tadi kita akan ada 3 pusingan. Kenapa 3 pusingan? Because this one is triple angle. So macam mana kita nak cari angle di pusingan yang kedua? Mudah sahaja kelas. Angle di pusingan yang pertama ni, dua-duanya awak tambah dengan 360. Okay, berapa angle di pusingan yang kedua? 210 tambah 360 berapa? 570. 570. 330 campur 360 berapa? 690. 690. Very good. Ini adalah angle di pusingan yang kedua. So macam mana kita nak cari angle di pusingan yang ketiga? Senang. Angle pusingan kedua ni tambah 360, yang ini pun tambah 360. So berapa angle di pusingan yang ketiga? 570 campur 360. 930. 930. Lagi satu yang last kali 690 campur 360. 1050. 1050. Very good. Now kita dah ada 6 angle. U sama dengan 210, 330, 570, 690, 930, 1050. Ingat, U ni sebenarnya apa? U ni sebenarnya apa? 3x. 3x. Okay, so kalau kita nak cari X, semua ni kita bahagi dengan 3. Tolong saya berapa? Angle awak last kali X? 180. X 70. 70. 110. 110. 190. 190. 230. 230. 300. 310. Okay, dan the last kali? 350. Very good. Inilah dia awak punya angle yang kita cari nilai X. Okay, so inilah dia nilai X yang kita cari. Inilah maksudnya solve, maksudnya kita nak mencari nilai theta. Okay, so it's very easy. Okay, saya nak tinggalkan awak dengan 2 soalan. Okay, 2 soalan ni berkaitan dengan linear angle, tapi dia adalah trik-trik dia sikit. Saya nak awak fikir dan cuba buat. Saya akan bagi solution dia minggu depan. Minggu depan saya ada bengkel sepanjang minggu. Okay, so saya ada bengkel daripada hari Sabtu dah mula sampai ke hari Jumaat minggu depan. Jadi minggu depan kita tak ada kelas online. Saya akan sediakan video untuk awak tengok. Okay, video recording untuk awak tengok, dan insyaAllah minggu depan rasanya kita dah akan habis syllabus kita. Okay, so kita akan ada test, jangan lupa hari Rabu malam minggu depan, yang akan masuk chapter integration dan juga trigonometry sampai special angle triangle sahaja. Solving tak masuk. Okay, special angle triangle sahaja yang kita belajar semalam akan masuk dalam test. So test 40 markah hari Rabu malam. Okay, so saya nak tinggalkan awak dengan 2 soalan. Soalan ni saya akan explain dalam video, tapi awak cuba dulu buat. Soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua. Okay, so 2 soalan ni, sin X, cos X sama dengan kosong, saya bagi awak hint. Kalau sebelum ni kita ada contohnya X darab Y sama dengan kosong, okay, dia ada 2 variable yang berbeza. Sebenarnya awak boleh pecahkan dia menjadi X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Dia dapat 2 solution.
Okay, so sama juga dengan case dua soalan ni. Yang pertama awak ada sin X sama dengan kosong, cos X sama dengan kosong. So awak boleh pecah dia menjadi sin X sama dengan kosong, persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah cos X sama dengan kosong. So awak cari apa angle untuk ini, apa angle untuk ini. Gabungkan. Maksudnya nanti akhir sekali ada jawapan gabungan lah. Okay. Sama juga dengan soalan yang kedua. Okay, disebabkan oleh yang ini darab dengan yang ini. Okay, so kita boleh pecahkan persamaan kita ni kepada dua. Persamaan yang pertama adalah sin X tolak 1 sama dengan kosong. Persamaan yang kedua adalah 2 cos X tambah punca kuasa 3 sama dengan kosong. So mula-mula awak kena solve persamaan yang ini, dapatkan angle dia. Lepas tu awak solve pula persamaan yang ini, dapatkan angle dia. Okay, so boleh cuba dua soalan ni. Nanti saya akan bagi solution di dalam video. InsyaAllah minggu depan kelas hari Isnin. Okay, so ada soalan tak untuk setakat ini? Tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada itu sahaja untuk kelas kita hari ini kelas. Jangan lupa untuk tanda attendance di YouFuture. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Sama-sama. Thank you, Thank you, Doktor. Doktor. Thank you, Doktor. Sama-sama. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum.